bangsa, walau di mana saja tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup. Panci semua penduduk, juga perumahan maklumat jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita tiada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Panci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya, merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Bangga dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Ayo langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, terima kasih. Menghitung Malaysia kita makmur, aspirasi negara, marilah kita jayakan. Panci tanggung jawab bersama, menghitung Malaysia kita menuju masa depan sejahtera. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita. Panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Panci menghitung Malaysia. Hai korang tahu tak macam mana cara untuk kita mengukur kadar kesejahteraan kita? Atau dengan kata lain, macam mana kita nak tahu bahagia kita ni di tahap mana? Okey, di Malaysia kita ada Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia ataupun IKRM, di mana ia adalah untuk mengukur kadar kesejahteraan rakyat Malaysia. Ya, besar tak ada internet wifi ni ya? Alah, zaman sekarang ni susah lah tak ada internet. Oh, patutlah langganan internet adalah salah satu penyumbang dalam IKRM. Biasanya kalau dapat jadi. Korang yang pergi beriadah di Taman Rekreasi petang-petang tu, itu pun salah satu penyumbang kepada indeks liburan dalam IKRM. Lama lagi ke boleh jumpa doktor ni? Korang tahu tak, bilangan pesakit yang menunggu kurang daripada sejam setengah untuk berjumpa dengan doktor di klinik pakar juga menyumbang kepada indeks kesihatan dalam IKRM. Berdasarkan WHI ataupun World Happiness Index yang mengukur kadar kesejahteraan rakyat sedunia, Malaysia berada di tangga yang ke... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini 30 Jun 2021, Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan Indeks Harga Pengeluar IHPR pengeluaran tempatan bagi bulan Mei 2021. Pada Mei 2021, Indeks Harga Pengeluar IHPR pengeluaran tempatan
berada pada paras ketinggian baru iaitu 111.6 mata indeks setelah mencatatkan peningkatan 11.9% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan dalam keseluruhan indeks sebahagian besarnya dipacu oleh peningkatan ketara dalam produk industri utama yang mendorong kepada lonjakan dalam indeks pelombongan 68.5% dan pertanian, perhutanan dan perikanan 60%. Di samping itu, indeks pembuatan yang dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditi utama dan komoditi berkaitan pembinaan turut menunjukkan peningkatan signifikan 5%. Indeks bagi sektor utility iaitu bekalan air dan bekalan elektrik dan gas juga menunjukkan peningkatan masing-masing 1.5% dan 0.1%. Bagi perbandingan bulanan, IHPR pengeluaran tempatan meningkat 1.0% pada Mei 2021 berbanding 0.8% pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini disokong oleh indeks pelombongan 2.1%, diikuti oleh pertanian, perhutanan dan perikanan 2.0%, pembuatan 0.7%, bekalan elektrik dan gas 0.7% dan bekalan air 0.1%. Prestasi IHPR bagi beberapa negara dagang utama Malaysia pada Mei 2021 turut mencatatkan aliran kenaikan harga yang sama dan bertambah baik seperti China 9.0%, Republik Korea 6.4%, Thailand 5.8% dan United Kingdom 4.6%. Seterusnya, jika dilihat prestasi IHPR pengeluaran tempatan tahun ke tahun mengikut sektor, indeks pelombongan mencatatkan kenaikan 68.5% dan menyumbang kepada peningkatan keseluruhan IHPR. Peningkatan harga bagi pengestrakan petroleum mentah dan pengestrakan gas asli masing-masing merekodkan kenaikan 86.9% dan 11.9%. Sementara itu, bagi sektor pembuatan mencatatkan kenaikan 5% tahun ke tahun dan produk-produk yang menyumbang kepada perubahan positif ini adalah pembuatan produk makanan 19%, pembuatan kok dan produk petroleum bertapis 10.3%, pembuatan produk getah dan plastik 7.7%, pembuatan kimia dan produk kimia 5.3%, pembuatan logam asas 4.2% dan pembuatan jentera dan peralatan 1.8%. Di samping itu, antara produk yang mencatatkan penurunan harga adalah pembuatan produk farmaseutical asas, kimia perubatan dan botani negatif 3.7%, pembuatan perabot negatif 2.7%, pembuatan produk galian bukan logam lain negatif 2.2%, pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal negatif 1.9%, pembuatan kelengkapan elektrik negatif 0.6% dan pembuatan minuman negatif 0.2%. Indeks pertanian, perhutanan dan perikanan pula meningkat 60% disokong oleh kenaikan harga bagi penanaman tanaman kekal terutamanya kelapa sawit yang mencatatkan peningkatan 104.5% pada Mei 2021. Selain itu, indeks bekalan air dan bekalan elektrik dan gas masing-masing meningkat 1.5% dan 0.1%. Dua peringkat pemprosesan merekodkan peningkatan iaitu indeks bahan mentah untuk diproseskan selanjutnya naik 53.6% pada Mei 2021 berbanding 55.8% yang dicatatkan pada bulan April 2021.
Indeks bahan perantaraan, bekalan dan komponen dan barang siap masing-masing meningkat 6.9% dan 0.2%. Maklumat selanjutnya berkaitan IHPR ini boleh didapati dalam laporan Indeks Harga Pengeluaran Tempatan bagi bulan Mei 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam statistik. Pada hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan statistik tahunan berkaitan pelancongan domestik di Malaysia yang diperoleh daripada Survey Pelancongan Domestik 2020. Statistik utama yang dilaporkan adalah pelawat domestik, perjalanan perbelanjaan dan profil sosial dan demografi. Melalui statistik ini, pengguna dapat memahami prestasi dan trend perjalanan domestik terkini rakyat Malaysia. Secara keseluruhan, prestasi pelancongan domestik Malaysia pada tahun 2020 merosot dari segi perbelanjaan pelancongan, bilangan ketibaan pelawat dan bilangan perjalanan disebabkan oleh penularan pandemik COVID-19. Perbelanjaan pelancongan domestik pada tahun 2020 merosot 60.8% iaitu RM40.4 bilion berbanding RM103.2 bilion yang direkodkan pada tahun 2019. Ini adalah kejatuhan kali pertama sejak doza mula menyusun statistik berkaitan pelancongan domestik Malaysia pada tahun 2008. Secara keseluruhan, ketibaan pelawat domestik merosot 44.9% dengan merekodkan 131.7 juta pelawat berbanding 239.1 juta pelawat pada tahun 2019. Mengakibatkan penurunan 60.8% dalam jumlah perbelanjaan dengan mencatatkan RM40.4 bilion berbanding RM103.2 bilion pada tahun sebelumnya. Ini adalah selari dengan pertumbuhan negatif bagi volume pelawat harian iaitu 44.7% dan pelancong iaitu 45.4%. Dari segi volume jumlah perjalanan, pelawat domestik telah melakukan 147.0 juta perjalanan di dalam negara, menurun 55.8% berbanding 2019. Pada tahun 2020, membeli belah mencatatkan peratus sumbangan tertinggi daripada keseluruhan jumlah perbelanjaan yang telah dibuat oleh pelawat domestik untuk perjalanannya dengan sumbangan 52.6% berbanding tahun 2019, 37.8%, diikuti oleh makanan dan minuman 18.6% berbanding tahun 2019, 14.3%, dan bahan api kenderaan 9.0% berbanding tahun 2019, 15.0%. Sementara itu, peratus sumbangan perjalanan untuk tujuan membeli belah merekodkan 42.3% berbanding tahun 2019, 35.4%, mengatasi sumbangan perjalanan untuk melawat saudara mara dan rakan 32.0% berbanding tahun 2019, 42.3% untuk kali pertama sejak tahun 2008. Ini diikuti oleh sumbangan bagi percutian atau mengisi masa lapan atau berehat 16.9% berbanding tahun 2019, 9.0%. Selangor adalah negeri yang dikunjungi oleh pelawat domestik paling ramai pada tahun 2020 iaitu 19.7 juta pelawat, diikuti oleh Perak 13.2 juta pelawat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 12.4 juta pelawat, Sabah 10.3 juta pelawat dan Kedah 10.1 juta pelawat. Pada tahun 2020, seramai 46.3 juta pelancong domestik direkodkan berbanding tahun sebelumnya, 84.7 juta pelancong. Pengangkutan darat adalah pengangkutan utama yang digunakan oleh pelawat domestik pada tahun 2020, iaitu sebanyak 98.6%. Ini diikuti oleh pengangkutan udara 1.0% dan pengangkutan air 0.4%. Bagi segmen mod pengangkutan darat, 95.2% adalah daripada jenis pengangkutan persendirian, diikuti bas dan teksi 4.4%, manakala selebihnya daripada kereta api. Bagi tujuan bermalam, penginapan tidak berbayar yang disediakan oleh saudara mara dan rakan merupakan jenis penginapan yang paling popular di kalangan pelancong, iaitu 65.1%, diikuti
diikuti oleh hotel 24.1%, rumah rehat 3.9% dan selebihnya adalah perkhidmatan penginapan lain.